A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi masil maut. Pada hadirin dan hadirat Daras Maghrib, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daras Malfuzat. Hazrat Masih Maud SAW bersabda, hakikat dosa dan taubah. Hakikat dosa bukanlah Allah yang menciptakannya, kemudian memberi keampunan setelah beribu-ribu tahun yang berlalu. Sebagaimana pada lalat itu ada dua sayap. Satu daripadanya membawa penawar dan satu lagi racun. Insan pun ada dua sayap. Satu ialah maksiat dan satu lagi taubah, yakni kerisauan. Inilah hakikatnya bahawa sekiranya ada seseorang yang memikul hambanya dengan teruk, selepas itu dia akan merasa menyesal, seolah-olah sayap itu bekerja serentak. Bersama-sama dengan racun itu ada penawar. Sekarang, soalan yang timbul ialah kenapa racun itu dicipta? Jadi, jawapannya ialah walaupun ia racun, tetapi jika ia dijadikan penawar, maka ia akan bertindak sebagai penawar. Jika dosa tidak ada, maka racun kesombongan akan bertambah dalam diri insan sehingga memusnahkan diri. Dengan taubat, ia boleh diselamatkan. Dosa boleh menyelamatkan insan dari malapetaka, sombong dan riak. Jika Nabi SAW yang maksum itu beristighfar sebanyak 70 kali, kita seharusnya bagaimana? Mereka yang suka dengan dosa itu tidak akan bertaubat, tetapi mereka yang kenal bahawa dosa itu adalah dosa, mereka itulah yang akhirnya akan meninggalkan dosa itu. Ada dalam hadis, apabila insan berkali-kali menangis di hadapan Allah memohon keampunan, akhirnya Tuhan berfirman, kami telah ampunkan kamu. Sekarang terserah kepada kamu apa yang kamu mahu lakukan. Maksudnya, hatinya telah diubah dan dia sudah mengetahui bahawa dosa itu buruk. Sebagaimana seseorang melihat beruang memakan kotoran, lalu dia merasa jijik untuk turut sama memakannya. Demikian juga insan tidak akan melakukan dosa jika Tuhan telah mengampunkannya. Orang Islam jijik dengan daging khinzir, sedangkan ribuan orang tetap sahaja melakukan pekerjaan yang juga haram dan dilarang. Jadi, di sini hikmat, di mana diberikan satu contoh yang menjijikkan dan diberi kefahaman bahawa dengan cara demikianlah seorang insan membenci perbuatan dosa. Doa adalah penawar. Orang yang berbuat dosa dengan memikirkan bahawa dosanya banyak, dia seharusnya jangan meninggalkan doa. Doa adalah penawar. Akhirnya nanti dia akan melihat hasil daripada doa-doa tersebut bahawa dosa telah menjadikannya kelihatan buruk. Orang yang tenggelam dalam maksiat dan kecewa dari berdoa dan tidak cenderung untuk bertaubat, pada akhirnya dia akan mengingkari Nabi dan pengaruh-pengaruhnya. Taubat adalah bahagian baiat. Inilah hakikat taubat seperti yang dijelaskan di atas. Dan kenapa ia dikatakan sebagai bahagian baiat? Sebenarnya insan selalu dalam kelalaian apabila dia baiat atas orang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai wujud yang membuat perubahan, maka sebagaimana pokok yang diletakkan pokok tumpang, maka ciri-cirinya akan berubah. Demikian juga melalui tumpangan, kurnia dan cahaya muncul seperti mana yang terdapat dalam diri orang yang mendapat perubahan. Dengan syarat hubungan itu hendaklah benar, bukan seperti dahan yang kering. Dengan menumpang dan menjadi dahan pokok itu, maka semakin kuat hubungan yang ada, semakin tinggilah manfaatnya. Baiat ikut-ikutan tidak bermanfaat.
Baiat secara ikut-ikutan sahaja tidak bermanfaat. Baiat seperti itu sukar untuk memperolehi bahagian. Orang hanya akan mendapat bahagian dalam baiat apabila meninggalkan wujudnya, lalu dia bersama-sama dengan penuh kecintaan dan keikhlasan. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan mereka tidak berhubung dengan sepenuh hati, akhirnya keimanan mereka dengan sendirinya menjadi lenyap. Kecintaan dan keikhlasan yang sejati tidak lahir dalam diri mereka. Sebab itu, la ilaha illallah secara zahir sahaja tidaklah berguna. Jadi mengembangkan hubungan ini adalah amat perlu. Jika hubungan ini tidak dikembangkan dan tidak berusaha, kesulitan yang dilaluinya tidak memberi faedah. Hubungan kecintaan dan keikhlasan hendaklah dikembangkan sedapat yang mungkin. Berdampinglah selalu dengan orang-orang yang suci dalam tarikah, yakni cara hidup mereka, dan i'tiqad, yakni keyakinan mereka. Nafsu menjanjikan bahawa umur amat panjang itu adalah penipuan. Umur tidak dapat dijangka. Sebab itu, bersegeralah menuju kepada kebaikan dan ibadat. Buat selalu muhasabah diri dari pagi hingga ke petang. Di sini diterangkan nota kaki bahawa Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, saya teringat bahawa ceramah ini telah disampaikan oleh Hazrat Muhammad Nawab Khan Sahib, Tehsildar yang melakukan baiat. Seterusnya, tahajud. Jika semua manusia menjalani seluruh kehidupan mereka untuk duniawi sahaja, apakah bekalan mereka untuk akhirat? Bangunlah waktu tahajud dan tunaikanlah dengan sepenuh hati. Solat pertengahan selalu menjadi ujian bagi orang yang bekerja. Allah Ta'ala adalah Razik. Solat hendaklah ditunaikan menurut waktunya. Zuhur dan Asar boleh dijamak sekali sekala. Allah Ta'ala tahu bahawa akan ada manusia yang lemah. Sebab itu kemudahan ini diletakkan. Tetapi kemudahan ini tidak boleh dilakukan dengan jamak 3 waktu solat. Tanggung kesulitan kerana Allah. Apabila seseorang diberi hukuman dalam pekerjaan atau suatu urusan lain, maka jika menanggung kesusahan semata-mata kerana Allah Ta'ala, itu sangatlah indah. Orang yang menghadapi kesulitan demi mempertahankan kebenaran, mereka itu sangat dicintai orang lain. Dan inilah pekerjaan para nabi-nabi dan orang-orang siddiq. Orang yang menanggung kerugian duniawi semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka Tuhan tidak akan membiarkan mereka, malah akan memberikan ganjaran yang sempurna. Malfuzat jilid 1 halaman 1 hingga 5. Wa akhir dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Jazakumullah. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daras kita pada malam ini.